semangat untuk terus menikmati hidup tidak perlu berakhir di sini. Sebaliknya, ia harus menjadi lebih bermakna dan memberi lebih ketenteraman. Nikmati kemudahan yang sedia ada kerana semuanya ada di hujung jari. My Pesara meningkatkan kualiti persaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam rancangan Sembang My Pesara yang bertajuk Penjagaan Kesejahteraan Mental untuk Warga Emas. Panel jemputan kita pada kali ini ialah Dr. Vino dan Dr. Nurul. Dan saya, Munirah Abdul Hamid, adalah moderator yang akan memimpin sesi ini. Sebelum saya mulakan, saya akan memperkenalkan dengan ringkasnya latar belakang para panel kita yang budiman ya. Dr. Vino, merupakan cendekiawan dalam bidang pakar epidemiologi dan kesihatan awam yang mempunyai research consultancy sendiri. Dan beliau menerima jazah Dr. Falsafah dalam epidemiologi dari Amerika Syarikat dan bekerja dalam bidang epidemiologi dan kesihatan awam. Dr. Vino juga mendedikasikan dirinya dalam bidang kesihatan mental. Dr. Nurul pula seorang perunding psikiatri di Hospital KPJ Damansara Specialist. Beliau mendapat ijazah perubatan dan latihan postgraduate di United Kingdom dan memulakan kerjaya beliau di UK dan kemudian di Qatar. Baru balik di Malaysia pada tahun 2020. Sekarang kita akan mulakan sesi kita. Soalan yang pertama, saya akan tunjukkan pada doktor. Adakah kesihatan mental sangat penting pada warga emas, utamanya mereka yang dalam lingkungan usia 60 hingga 80 tahun seperti saya? Terima kasih Datuk. Soalan ni sememangnya sangat penting. Saya berharap apa yang kami berkongsi hari ini akan sampai kepada semua warga Malaysia. Jadi kesihatan mental sangat penting kepada warga emas kerana pertama sekalinya kita kena ingat setelah mereka mencecah umur 60 tahun, mereka sudah mula bersara daripada kerjaya mereka. Jadi setelah bersara, rutin kehidupan mereka akan berubah. Kenapa berubah? Kerana mereka sekarang tak payah bangun awal, tak payah pergi kerja, lepas tu mereka tak ada dah rutin tu. So bila mereka bangun, mereka akan rasa seperti kosong. Apakah tujuan saya sekarang? Dah tak ada kerja. Lepas tu lagi satu, ketika mereka berumur, setelah mencecah umur 60 tahun dan ke atas, mereka akan juga mengalami pelbagai jenis penyakit. Seperti yang paling ketara yang selalu kita lihat adalah penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi. Jadi ketika mereka mengalami penyakit-penyakit sebegini, mereka kena makan ubat. Kan? So ini juga adalah satu faktor kenapa mereka harus memelihara kesihatan mental. Dan lagi satu, mereka akan mula mengabaikan kesihatan fizikal dan kesihatan mental mereka kerana mereka berfikir dah tak ada tujuan, sudah tua. So perkataan-perkataan seperti mereka sudah tua, mereka dah tak ada tujuan hidup akan melemahkan semangat mereka. Maka kesihatan mental harus dipelihara dengan lebih setelah mereka mencecah usia 60 tahun dan ke atas. Terima kasih Dr. Vino. Itulah soalan yang pertama tu, Dr. Now kita pergi ke Dr. Nurul. Apa sebenarnya kesihatan mental? Dan lagi satunya, bagaimana keadaan pesakit warga emas yang mungkin mengalami masalah kesihatan mental ini? Terima kasih Datuk. Saya rasa memang penting kalau saya bagi makna kepada istilah-istilah yang kita akan gunakan hari ini. Pertama sekali, apakah makna kesihatan? WHO, World Health Organization, memberi definisi kesihatan sebagai kesejahteraan dari aspek fizikal, mental dan sosial. Tapi dalam masyarakat kita, saya rasa kesihatan rohani juga penting. Itu definisi kesihatan.
Tapi di sini kita nampak bahawa kesihatan mental ni sama penting dan sama taraf dengan kesihatan fizikal. Kalau kita nak tengok, kita punya minda dan badan adalah satu. So kalau kesihatan mental kita terjejas, ia boleh mengganggu kesihatan fizikal. Contohnya, bila seseorang itu mengalami stres atau tekanan, mereka mungkin mengalami lebih banyak sakit kepala ke, sakit perut ke. Dan sebaliknya, kesihatan fizikal boleh mengganggu kesihatan mental juga. Seperti kalau terutamanya warga emas ada jangkitan kuman atau infection, mungkin mereka lebih confused. So ada saling kaitan yang di antara kesihatan fizikal dan kesihatan mental. Kesihatan mental pula mencerminkan bagaimana kita boleh kesihatan mental juga mencerminkan kesejahteraan dari segi emosi, tingkah laku kita. Dan ia mempengaruhi bagaimana kita menguruskan hal-hal seharian kita, mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, membolehkan kita membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, dan menjalankan tanggungjawab yang sewajarnya, dan membolehkan seseorang itu menyumbang kepada masyarakat. Kesihatan mental ni penting. So kalau kita nak tengok kesihatan ini, kita boleh gambarkan sebagai berada di atas spektrum. Pada hujung yang satu ialah kesihatan mental yang baik, sihat, dan hujung spektrum lagi satu ialah bila ada gangguan atau penyakit kesihatan mental. Yang tengah mungkin ada masalah-masalah lain, contohnya stres, masalah tidur, ataupun masalah burnout. Penyakit atau gangguan mental pula lain. Ini adalah keadaan yang boleh didiagnose dengan kriteria-kriteria tertentu. Dan apabila kita mengalami gangguan mental, ia boleh menjejaskan rutin seharian kita. Ini seperti kemurungan, anxiety. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi kita mesti peka bahawa golongan warga emas bukan saja di Malaysia tetapi di dunia juga semakin meningkat. So di masa hadapan bilangan warga emas yang akan mengalami gangguan mental juga akan meningkat. Disebut ada burnout. Warga emas pun boleh burnout. Burnout bukan saja dari segi aspek pekerjaan, but burnout apabila kita mengalami stres yang berpanjangan. So stres-stres ni kalau bersara pun mungkin rupa je lain sikit. Terima kasih Dr. Nurul. Sama-sama. Jawapan yang paling baik. Teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Apakah masalah-masalah yang selalu menjejaskan kesihatan mental warga emas? Ya, terima kasih Datuk. Sebenarnya soalan ni sangat penting kerana sering kali ramai orang tak nak fikir bila kita cakap pasal warga emas, selalunya orang anggap warga emas dah boleh berehat, dah kerjaya, dah ada banyak masa. Tetapi sebenarnya tidak. Salah satu masalah utama adalah macam saya terangkan tadi, rutin masa mereka sudah berubah. Sekarang mereka dah tak ada kerjaya, jadi mereka kadang-kadang akan berfikir macam hala tuju mereka dah tak ada tujuan dalam hidup. Kedua, walaupun mereka sepatutnya berehat, mereka tidak dapat berehat. Kenapa? Kerana anak-anak mereka akan datang kepada mereka. Sebab sekarang mereka tak payah pergi kerja dah, mereka dah ada banyak masa terluang. So anak-anak pula dah ada anak-anak kecil, mereka pula kena pergi kerja. Jadi selalunya mereka akan didatangi oleh anak-anak mereka supaya mereka boleh menjaga cucu cicit mereka. Jadi mereka tak boleh berehat. Masalah ketiga pula adalah yang saya nak tekankan di sini, apabila warga emas dah mencecah umur 60 tahun dan seterusnya, mereka akan sentiasa ingat bahawa mereka akan menemui ajal. Mereka akan rasa macam mereka akan mati secepat mungkin. Jadi, perkara ini akan selalu menghantui mereka. Mereka akan rasa macam, alah kita dah tua, orang tengok kita macam dah tua, alah kita akan mati bila bila dah ada penyakit, lagilah mereka dibebani dengan
perkara-perkara sebegini. Lagi satu, ramai warga tua masih menampung keluarga mereka. Jadi mereka kena cari kerja lain untuk menampung. Ada yang ada anak-anak masih kecil, anak-anak kadang-kadang dah bercerai ke apa ke, mereka kena jaga cucu. So dibebani juga dengan benda-benda macam ni. Dan lagi satu, sebelum saya mengakhiri sesi saya sekarang, kesunyian. Ada ramai warga tua yang tak ada keluarga, tak ada pasangan, ramai yang tak berkahwin. Jadi mereka bila dah tak ada kerja, mereka akan rasa sunyi. Bukan saja yang tak kahwin, tetapi secara warga tua, warga emas, mereka akan rasa sunyi. Jadi mereka tak ada tempat untuk mencurahkan perasaan mereka. Jadi ini adalah beberapa masalah yang saya ingin berkongsi hari ini. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Datuk. Apakah jenis-jenis isu kesihatan mental yang dihadapi oleh pesakit warga emas yang datang berjumpa pakar psikiatri? Terima kasih, Datuk. Penyakit atau gangguan mental dialami sebanyak 15% daripada golongan warga emas di seluruh dunia. So nombor dia signifikan. Okay. Yang paling kerap dianggar about 7% daripada golongan warga emas. Yang paling kerap ialah kemurungan atau depression. Dementia mungkin about 5% yang mengalami dementia, dan anxiety mungkin around 3.5%. Anxiety ada satu paper kat Malaysia kata a bit higher lah, tinggi sikit dalam populasi kita ni. Selain daripada itu, yang ada boleh berlaku juga gejala psikosis. Psikosis ni berlaku apabila seseorang itu mengalami halusinasi atau hallucination ataupun delusion, dan mengakibatkan perubahan dari segi tingkah laku mereka. Ini kurang kerap sikit tapi boleh berlaku. Yang lebih kerap ialah acute confusional state. Selalunya warga emas yang terutamanya yang masuk hospital kerana masalah kesihatan mereka mungkin berubah, mungkin mereka menjadi lebih gelisah atau keliru kerana kesihatan fizikal mereka. Seramai 20% daripada warga emas yang masuk hospital boleh mendapat acute confusional state. Dan selalunya mereka boleh pulih balik seperti biasa kalau kita rawat keadaan fizikal mereka. Tapi jangan lupa juga dalam golongan ini kita tak boleh assume, tapi kita mesti juga consider sama ada masalah penyalahgunaan substances lah. Ini termasuk terutamanya golongan ini termasuk penyalahgunaan ubat. Ubat tidur, ubat penenang. Kadang-kadang mereka dimulakan dengan ubat ini tetapi tak ada review. So mereka continue ambil ubat ini bertahun-tahun. Tapi apa Dr. Vinu tadi menguraikan tentang kehilangan atau losses. Ini faktor utama yang boleh menambahkan risiko untuk gangguan mental. Saya nak mention sikit pasal kemurungan atau depression dan anxiety dan dementia sebab ni paling common. Kemurungan ni lebih daripada rasa sedih. Sedih boleh boleh menjadi emosi yang biasa. Contohnya kalau seseorang meninggal dunia, biasalah kalau kita rasa sedih. Tapi sedih, kalau kemurungan ni lebih daripada itu. Bermaksud mereka hilang rasa nikmat, rasa suka dalam aktiviti seharian. Mungkin ada perubahan dari segi selera makan, tenaga. Mungkin mereka dapat pemikiran yang negatif. Contohnya mereka rasa bersalah, menjadi beban kepada orang lain. Mungkin juga terdapat fikiran lebih serius daripada itu, lebih baik dia mati, contohnya. Anxiety pula selalunya dia common juga. Simptom dia mungkin berlaku dengan kemurungan, mungkin separate, tapi simptom utama ialah rasa resah, tak sedap hati, takut, dan kadang-kadang simptom dia lebih fizikal, contohnya berdebar-debar, sesak nafas. Dua-dua ni common. Dementia pula ialah berlaku apabila ada kemerosotan secara beransur-ansur dari segi pemikiran, memory
dan keupayaan untuk seseorang itu menjalankan hal-hal seharian mereka. Dementia bukan a normal aging process. Okay, I think banyak masyarakat kita assume that kalau seseorang itu nyanyuk itu biasa. Itu bukan biasa. Apa yang biasa, sebahagian daripada normal aging process, mungkin kita slow sikit masa kita nak fikir ataupun attention kita kurang sikit, slow sikit, tapi tak sampai mengakibatkan gangguan dalam menjalankan hal-hal seharian. Dan dengan masyarakat kita semakin tua, kes-kes demensia juga akan meningkat dalam masa hadapan. Terima kasih. Memberi penjelasan tu, ramai tak faham. Kan nyanyuk kan demensia sama dengan yang lain-lainnya yang sebenarnya aging process kan. That's right. Itulah. Tapi yang saya nampak dengan kawan saya, mereka mula tarik diri daripada pergaulan, tarik diri, asingkan diri. Terima kasih Dr. Nur. Sama-sama. Soalan yang ketiga, apakah beberapa perubahan emosi yang sering kali berlaku dalam kalangan warga emas? Terima kasih Datuk. Okey, bila kita nak cakap pasal perubahan emosi, salah satu yang memang ketara yang semua orang boleh tahu, warga emas akan mula merasa bahawa mereka tak muda lagi. Mereka secara automatik mereka akan rasa macam segala-galanya dah berubah. Perawakan mereka, cara mereka jalan, lebih-lebih lagi bila mereka tak sihat dari segi fizikal, kena makan ubat. Jadi apabila mereka sudah mencecah umur ini dan dah bersara dah pula, lepas tu kena teruskan hidup, mereka akan rasa sedih sebab mereka akan rasa macam tanggapan orang terhadap mereka dan cara orang lihat mereka dah lain. Sebab mereka tak akan dilihat seperti biasa. Orang akan mula menggelar mereka sudah tua, jangan buat macam ni, jangan jalan macam ni, jangan pergi sini dan benda-benda seperti ni kan. Sebab bila mereka pergi kerja dan bila mereka lebih muda, tak ada siapa pun mempersoalkan kehidupan mereka kan. So itu yang satu, perubahan emosi yang secara mendadak kita boleh tengok, mereka tak akan ada semangat lagi seperti biasa dan mereka akan rasa sedih. Keduanya, mereka akan cepat marah. Selalunya dalam rumah mereka, katakan anak-anak mereka akan suruh mereka makan ubat atau makan makanan seperti biasa, mereka rasa macam tak nak sebab mereka rasa mereka disuruh untuk buat semua perkara pada masa yang sama. Macam orang arahkan mereka. Sebab sebelum ni tak ada siapa pun cakap buat ni, buat itu. Mereka boleh buat keputusan sendiri. Tetapi bila dah terperap kat satu tempat dan kena ikut cakap anak-anak, mereka akan rasa cepat marah. Satu lagi perubahan emosi yang boleh kita perhatikan. Lagi satu, degil. Mereka akan cepat degil sekarang sebab mereka nak tunjukkan kepada orang-orang kesayangan mereka yang mereka masih okey. Jangan tengok saya macam orang tua, tetapi orang-orang di sekeliling tak tengok mereka macam dulu lagi kan. Jadi contoh yang paling kita boleh tengok selalu, bila kena makan ubat, mereka akan degil. Mereka akan cakap, tak nak. Kenapa saya nak makan ubat sekarang? Kenapa dulu tak suruh saya makan ubat? Kenapa sekarang saya kena makan ubat? So, ini adalah beberapa perubahan emosi yang setiap orang boleh tengok dalam kalangan warga emas kita. Ya, Datuk. Sejauh manakah perbezaan keadaan kesihatan mental pesakit warga emas berbanding dengan orang dewasa yang masih bekerja? Actually tak ada banyak beza dari segi simptom, tetapi apa yang bezanya dari segi kefahaman, kesedaran dan the expression of the symptoms. Macam mana simptom itu terselah. Golongan yang warga emas contohnya kerap komplain pasal sakit-sakit fizikal, sakit perut, sakit kepala, dan seringkali mereka pergi doktor lain yang akan menjalankan ujian-ujian. Kalau ujian ni semua negatif dan doktor itu prihatin, mungkin dia akan terlintas dalam fikiran mungkin puncanya ialah kerana kesihatan mental. Orang dewasa pula, mereka especially generation sekarang lah, kita dengan social media, dengan internet semua, lebih aware, lebih sedar, faham tentang masalah kesihatan mental dan lebih senang nak express apa masalahnya.
Itu perbezaan yang utama. Masyarakat kita juga sering pergi merujuk kepada rawatan tradisional atau rawatan rohani sebelum mereka mempertimbangkan sama ada masalah mereka ada kena-mengena tak dengan kesihatan mental mereka. Tapi untuk keluarga, ahli keluarga atau rakan-rakan, satu clue yang menandakan seseorang itu mengalami masalah kesihatan mental ialah apabila mereka perasan ada perubahan dari segi tingkah laku mereka ataupun dari segi emosi mereka yang Dr. Vinu sudah mention just now. Tingkah laku contohnya, apabila seseorang itu you tahu dia seorang yang aktif, suka bergaul dengan orang, and then dia berubah jadi orang pendiam, duduk dalam bilik, tak nak makan, tak nak jaga diri, itu tanda yang perlu mendapat bantuan atau jumpa pakar. Mungkin doktor kat klinik dulu, kalau perlu rujuk ke pakar. Bolehkah doktor berkongsi sedikit beberapa kisah benar? Sudah tentu, Datuk. Saya memang sangat suka berkongsi apa yang berlaku dalam realiti. So, salah satu contoh yang saya nak berkongsi hari ini adalah tentang makcik saya sendiri. So, makcik saya sudah berumur 78 tahun. Tahun lepas, beliau dah jatuh. Just jatuh satu step je daripada tangga. Jadi, makcik saya ni seorang yang sangat aktif. Walaupun sudah berumur 70-an, beliau memang suka buat kerja-kerja rumah, suka masak. Dulu, beliau adalah seorang guru, jadi beliau suka mendidik cucu dan begitulah kehidupan. Memang seorang yang sangat happy dan aktif. Tetapi selepas beliau jatuh dan terpaksa menjalani pembedahan yang kecil sahaja, sebab tulang dekat pinggul dah retak sedikit, jadi terpaksa menjalankan pembedahan dan memang okey. Lepas pembedahan, lepas fisioterapi, beliau dah boleh jalan dan semuanya okey. Tetapi beliau dah tak sama. Sebab beliau rasa macam lepas jatuh dan menjalani prosedur pembedahan itu, beliau dah rasa macam patah dua. So, selepas berlaku kejadian itu, memang lain kerenah. Dah tak happy, lepas tu sering kali degil, marah semua orang. Dalam tempoh sebulan lepas beliau keluar daripada hospital dan balik rumah, tak nak makan. Jadi bila anak-anak dan kami cuba memberitahu makcik kena makan, kalau tak makan tak boleh, kena makan ubat, baling, pinggang, mangkuk, semua kena baling. Sebab memang dah jadi macam seorang budak kecil. Ketika tu kami dah rasa memang makcik ni bukan pasal fizikal dah okey, tapi kesihatan mental beliau dah terjejas. Jadi kami sama-sama memainkan peranan yang penting untuk membawa makcik kami kepada kami nak bawa makcik kami kepada keadaan yang semula jadi, tetapi susah juga, tetapi memang mengambil masa. Sebab untuk beliau menerima kejadian ni mengambil masa. Jadi itu adalah satu kisah benar. Lagi satu, saya mempunyai seorang kenalan yang tak berkahwin, so tak ada pasangan, tak ada anak. So selepas habis bekerja, dah tempoh bekerja, dah bersara, memang beliau dah shut down, memang tak nak keluar, tak nak, rasa dah macam kesunyi, tak ada ibu bapa dah kan, hanya adik seorang, adik perempuan. Jadi apa yang beliau buat adalah selama 1 hingga 2 minggu memang terperap kat bilik. So saya selalu akan call. Saya call akak sebab kenalan macam kakak sulung. So saya akan cakap, janganlah macam ni, jom kita keluar, kita pergi. Kan ada ramai kawan, kita pergi dan kita tak payah rasa pun faktor usia. Dah tak ada, itu nombor je. So saya bawa kenalan saya keluar, pergi minum kopi, pergi tengok wayang dan segala-galanya. Dan sedikit demi sedikit memang nampak perubahan. Okey, kita okey lagi, ada juga orang sayang kat kita. Jadi ini adalah beberapa kisah dan paling last saya nak terangkan di sini, warga emas juga mempunyai keinginan, beberapa orang akan mempunyai keinginan untuk membunuh diri. Kenapa? Kerana mereka sunyi dan apabila mereka tak ada pasangan atau sesiapa untuk memberikan kasih sayang dan mereka dah rasa macam tak guna hidup, kenapa nak tunggu mati sedangkan aku boleh mati sekarang? Mereka akan cuba. Jadi memang kita boleh tengok ada banyak kes di mana warga emas pernah cuba membunuh diri atau pernah membunuh diri. Jadi memang sakit hati, Datuk. Bagaimana doktor menguruskan pesakit-pesakit ini? Adakah cara pendekatan doktor terhadap mereka berbeza dengan cara yang digunakan untuk pesakit lain?
Setiap pesakit tu adalah unik dan berbeza. So bermakna plan rawatan mereka adalah unik dan berbeza juga. Saya sendiri personally ambil pendekatan yang lebih holistik. Maknanya mengutamakan kepentingan bagi pesakit itu sendiri dan mempertimbangkan sokongan sosial yang mereka ada. Golongan ni selalunya ada caregiver. Ini dalam bentuk ahli keluarga ke, pasangan suami atau isteri ke, ataupun pembantu rumah, ataupun ada people yang hire nurses juga. Okay. So kita kena mempertimbangkan segala aspek. Aspek utama dari segi rawatan yang holistik ni, kita lihat dari segi keperluan fizikal, keperluan psikologi dan keperluan sosial, biofisiososial. Okey, apakah maksud keperluan fizikal? Merawat simptom tu dengan kadang-kadang dengan ubat ataupun merawat punca masalah. Contohnya, apabila seseorang itu depressed atau murung, kita mungkin perlu antidepressant. Apabila seseorang itu ada masalah tidur, mungkin perlu ubat tidur short term saja, tak lama-lama. Okay. Kalau seseorang itu mengalami simptom psikosis, ubat antipsikotik. Kalau mereka ada demensia, ni kena ikut jenis demensianya. Ada ubat bukan untuk cure demensia, tetapi untuk slow, perlahankan progression of dementia. Sebab the concept especially untuk warga emas ni, untuk mereka still menghadapi atau boleh mengalami kualiti hidup yang bagus. Dari segi psikologi pula, kita rawat dari segi terapi. Terapi ni bagaimana kita nak address macam mana pemikiran mereka boleh mempengaruhi tingkah laku mereka. Contohnya, kalau kita nak menangani simptom anxiety, ada banyak practical techniques seperti teknik pernafasan yang boleh meredakan simptom. Ataupun apabila seseorang itu ada depression dan dia orang tak nak keluar, tak ada motivasi, kita mengambil approach kita panggil behavior motivation work. Okay. Dari segi sosial pula, kita perlu psychoeducate atau mengajar the main caregiver, mereka yang menjaga warga emas ni tentang kesihatan mental dan gangguan mental yang mereka alami. Selain daripada itu, kita juga perlu sebagai psikiatris, saya selalu menilai sama ada masalah risiko-risiko lain tak. Dr. Vino cakap pasal risiko membunuh diri, tapi dalam demensia ada risiko, contohnya boleh tak mereka masih pandu kereta? Bolehkah mereka ada lagi capacity nak menguruskan hal-hal kewangan mereka? So ini aspek-aspek yang holistik. Kita tak boleh target ubat saja, sebab rawatan yang lebih efektif merangkumi ketiga-tiga aspek. Soalan terakhir, secara kesimpulannya, kita perlulah prihatin tentang kesihatan mental warga emas supaya apa yang berlainan kita dapat kesan dari awal. Apa lagi yang kita patut buat, ya? Adakah kita menggalakkan aktiviti seperti macam kita jaga kita ke, apa yang perlu kita buat? Jadi saya rasa semua orang memainkan peranan yang sangat penting. Bukan hanya warga emas, memang betul kita kena tingkatkan kesedaran warga emas di negara kita, sebab kalau kita bandingkan dengan negara-negara barat atau negara Eropah, warga emas kita sering kali hilang motivasi dan semangat diri kan. Sering kali kalau dah diberitahu ada satu penyakit pun, mereka akan rasa macam dunia dah habis. Mereka akan rasa habis, esok saya akan meninggal dunia kan. Selalunya kita boleh tengok perkara ni memang
memang ketara dalam kalangan warga emas. Jadi selain daripada meningkatkan kesedaran mereka sendiri, semua orang harus memainkan peranan. Jadi message yang saya nak beri kepada warga emas di negara kita, 2 message sahaja. Message pertama, usia adalah nombor. Bila kita berusia setiap tahun kita sambut hari jadi kita. Tetapi kita tak harus anggap yang kita sedang menjadi 1 tahun lebih tua, tetapi hanya menengoknya dari segi, okey, ini hanya adalah nombor yang memberitahu saya berapa umur saya. Tetapi hidup seperti biasa. Jangan ambil bahawa okey, saya dah berumur 65, maka saya sudah tua. Tak. Tengok usia sebagai nombor. Dan mesej kedua kepada semua warga emas di negara Malaysia, saya ingin mengatakan di sini, buat semua perkara yang anda tak dapat buat sebelum ini. Sebab kerjaya, sebab keluarga, sebab anak-anak, banyak perkara dan banyak keinginan anda pernah masuk dan kurungkan dalam hati kan, sebab memang tak mampu buat. Tetapi sekarang anda ada semua masa dalam hidup ni, buat apa yang anda tak pernah buat sebelum ni. Pergi jumpa kawan, pergi bercuti, lepak dengan kawan-kawan anda, kawan-kawan sekolah anda, keluar. Bila-bila anda nak keluar, pergi enjoy dengan kawan-kawan anda, pergi bercuti, pergi tengok wayang, buat apa yang memberikan kegembiraan kepada hati anda. Sebab hidup ni sekali je, jadi sama-sama kita hidup dengan gembira. Itu mesej saya kepada semua warga emas Malaysia kita. Tapi keluarga juga perlu setuju kan? Betul. Kalau dia tak setuju, dia tinggal juga. Cucu suruh jaga. Tetapi di sini Datuk, ini yang saya rasa sedih. Sebab keluarga pun saya memang tengok ramai warga emas ada berkongsi dengan saya kan, sebab mereka tak dapat bersuara, mereka takut untuk bersuara. Tetapi saya nak bagi tahu mesej ni lah, jangan takut bersuara, sebab ini adalah hidup anda. Anak-anak anda boleh cari jalan lain untuk menjaga cucu dan cicit di rumah. Takkan setiap hari pun mereka boleh pilih hari yang mereka nak keluar. So mereka bagi tahu saja anak, okey, hari ni saya nak jumpa kawan, you dapatkan jalan lain untuk jaga anak. Tetapi ramai orang takut bersuara. Jadi di sini saya nak bagi tahu, bebaskan diri bersuara kepada semua orang. Be fair. Walaupun ibu bapa dah warga emas, tapi mereka pun boleh lagi enjoy. Betul. Enjoy sikit kan. Dr. Nurul pula, kalau mereka dah nampak ada perubahan, sama ada dia sendiri ataupun keluarga kan nampak, tapi dia nak teruskan, macam mana tu nak bagi motivation untuk mereka tu? Mana? Dari segi aspek keluarga nak bagi motivasi pada dan dia sendiri tu sama ada macam mana kan, kalau macam ni dia Dr. V kata dia perlu teruskan buat enjoy lah. Tapi kalau dia dah nampak ada dah sedikit perubahan, kalau tu dia sihat kan, dia sihat, dia boleh lagi enjoy pergi keluar. Kalau dia dah nampak ada sedikit perubahan, macam mana tu dia nak teruskan? Keluarga pun mungkin bimbang kan, boleh ke mak keluar kan. So macam mana Dr. Nur nak? Saya rasa salah satunya cuba nak menggalakkan mereka meneruskan aktiviti seharian. Sebab kalau mereka keluar daripada rutin, lebih susah nak pergi balik rutin. Betul. Macam mana nak motivate kan? Mungkin ni kena pujuk-pujuk sikit. Sebab yang warga emas ni sensitif juga. And mereka juga kadang-kadang pandang anak mereka sebagai anak lagi, walaupun dah dewasa, dah besar. So anak kena pandailah pujuk-pujuk sikit, ataupun cuba mencari common ground ataupun common interest, apa yang mereka suka nak buat, dan bukan apa yang you rasa dia orang patut buat, tapi apa yang dia orang yang nak buat, it comes from them. Yes. Itu boleh menggalakkan higher chances of mereka mengambil bahagian lah dari buat aktiviti-aktiviti yang perlu.
Tapi saya rasa masyarakat warga emas ni integral, maknanya big component, important component of kita punya masyarakat lah. Kita mesti menggalakkan mereka terus aktif dan menggalakkan mereka terus independent. I think the independence is important. Maknanya mereka boleh continue bersambung buat benda yang dia selalu buat, tak perlu bergantung pada orang lain. Itu important. Dan apabila mereka boleh be independent, mereka boleh menyumbang kepada masyarakat. Konteks-konteks ni semua dalam konteks warga emas, kita kena fikirkan pasal quality hidup, quality of life. Ya. Betul sangat tu. Sebagai seorang warga emas yang berusia 73 tahun, saya faham sangat apa yang Dr. B dan Dr. Nurul memberi nasihat dan pandangan. Sebab ya memang betul, dan keluarga memainkan peranan yang penting untuk memahami apa perubahan. Betul. Biasanya jangan tengok mak macam tu saja, jangan tengok ayah macam tu saja. Dia tengok apa-apa perubahan. Jika ada apa-apa dari awal tu, intervensi, saya rasa kalau dari awal tu kan boleh kita mungkin slow down jika itu dementia dan apa-apa lain seperti anxiety ke yang perlu rawatan, mereka perlu bawa berjumpa pakar. Dan saya nak pick up on that point lah. Kalau kita mengambil rawatan lebih awal untuk warga emas tu, dia juga akan mengurangkan beban caregiver juga. Caregiver ni memang risiko mereka untuk berstres, rasa stres dan kesihatan, gangguan mental lain tinggi, sebab bukan senang nak jadi caregiver ni, 24-hour job. So bukan saja minta bantuan awal tu boleh menolong warga emas itu sendiri, tetapi sistem around mereka, iaitu dia punya caregiver. Ingatlah semua, masa kecil kita dulu ibu bapa yang menjaga kita. Sekarang bila ibu bapa dah jadi warga emas dan perlu dijaga, tolonglah, tengoklah mereka dengan baik, ya. Terima kasih kerana bersama kami dalam rancangan ini. Saya harap ada pendapat yang memberi manfaat kepada semua. Terima kasih. Terima kasih.